Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 9 Januari 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Kita ikuti paparan utama malam ini. 4 inisiatif bantuan banjir diagih esok. Sebahagian sekolah mulakan sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 mengikut jadual. Empat lagi inisiatif bantuan banjir akan diagih bermula esok. Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM menyalurkan wang itu kepada pejabat daerah dan tanah untuk diserahkan kepada mereka yang terlibat. Ya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bayaran meliputi sumbangan pembelian barangan keperluan berjumlah RM2,500. Juga diskaun baik pulih kenderaan, rebat pembelian barangan elektrik RM500 dan bantuan baik pulih rumah antara RM5,000 hingga RM15,000 bagi kerosakan akibat bencana tersebut. Sumbangan lain akan mula dibayar mulai daripada hari Isnin ataupun hari besok lah. Sama ada wang yang cash RM2,500 untuk pembelian peralatan rumah. Kita akan bayar mulai besok, kita akan bayar. Dan ada dua kaedah lah. Satu kaedah, tiga kaedah hantar ke rumah ataupun kaedah mengumpulkan mereka di pusat-pusat orang ramai, dewan dan sebagainya, ataupun masuk melalui akaun masing-masing. Jadi tiga pilihan lah. Itu saya serahkan kepada pihak daerah untuk menentukan, untuk berbincang dengan pihak ICU yang menguruskan dari segi pembayaran. Begitu juga dengan voucher elektrik, voucher kenderaan, repair kenderaan dan sebagainya juga kita akan mulakan mulai besok. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, beliau mahu pembayaran bantuan ini disegerakan tanpa kerenah birokrasi. Beliau berharap setiap pihak termasuk ketua kampung bekerjasama bagi memudahkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan bantuan wang ihsan RM1,000 daripada Kerajaan Pusat dan RM500 sumbangan Kerajaan Pahang kepada 478 penduduk terjejas banjir daerah Bera, termasuk 45 mangsa banjir gelombang kedua di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera Pahang. Lebih 300 buah sekolah di seluruh negara dikenal pasti terjejas akibat banjir. Sebahagian daripadanya telah dibuka bagi sesi persekolahan Penggal ketiga 2021-2022 yang bermula hari ini bagi kumpulan A. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Mohamed Alamin, sebahagiannya masih belum dibuka kerana masih digenangi air, masih dalam proses pembersihan selain dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Ya, tambah beliau, sekolah yang tidak dibuka mengikut jadual asal dijangka memulakan sesi persekolahan pada minggu hadapan. Antara sekolah terlibat termasuk di Sabah, Pahang dan Selangor. Beliau berharap agar semua pihak dapat membantu kerja pembersihan sekolah supaya sesi persekolahan dapat dijalankan mengikut perancangan. Beliau meninjau kerja-kerja pembersihan di Sekolah Kebangsaan Pulau Jaya, Segamat yang terjejas banjir. Dalam pada itu, 27 sekolah di Johor masih tidak beroperasi kerana dijadikan PPS dan masih digenangi air, manakala 19 buah sekolah memulakan sesi persekolahan Penggal ketiga hari ini. Datuk Mohamed Alamin memaklumkan secara keseluruhan sebanyak 46 buah sekolah di Johor dijadikan PPS susulan banjir yang melanda sejak 1 Januari lalu. Ia melibatkan 15 buah di Segamat, Tangkak 13, Muar 7, Mersing 4,
terlibat, masing-masing 3 di Kota Tinggi dan Batu Pahat serta Keluang 1. Jelas beliau kementerian tidak akan membebankan pelajar yang tidak dapat menyertai sesi persekolahan kali ini dan memberi mereka ruang mendepani proses pasca banjir sebelum masuk semula ke sekolah. Lebih 14,000 pelajar terjejas akibat banjir dibenarkan memakai pakaian biasa ke sekolah dan Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan bekalan buku teks mencukupi bagi menggantikan lebih 260,000 buku teks yang rosak akibat banjir. Saudara, jika sebelum ini sesi persekolahan bersemuka hanya dibuat secara penggiliran bagi mengekang penularan COVID-19, kali ini sebahagian kelas berlangsung secara penggiliran dan sebahagian lagi tanpa penggiliran. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Salim Abdul Ghani berkata secara keseluruhan di Terengganu, 125,545 murid sekolah rendah dan sekolah menengah memulakan sesi persekolahan. 65,534 murid tahun 1, 2 dan 6 mengikuti persekolahan tanpa penggiliran. Bagi sekolah menengah pula, 34,201 pelajar tingkatan 4 dan 5 serta 4,729 calon peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia mengikuti persekolahan tanpa penggiliran. Manakala selebihnya melibatkan murid tahun 3, 4 dan 5 serta tingkatan 1, 2, 3 dan 6 rendah menghadiri persekolahan secara penggiliran. Semua murid yang hadir ke sekolah hari ini termasuk 10,813 murid prasekolah melakukan imbasan suhu badan sebelum memasuki kawasan sekolah. Baik, beralih ke perkembangan banjir di Johor. Dilaporkan masih terdapat banyak kawasan di Muar masih ditenggelami air. Begitu juga keadaan jalan raya yang masih belum boleh dilalui orang awam. Ya, kita akan bersama dengan Taufik, rakan pelapor di sana. Teruskan dengan perkembangannya. Silakan Taufik. Baik, terima kasih Faris dan dia di Angkasa Puri. Sekarang ini saya berada di Kampung Lenga Muar untuk membawakan kepada anda perkembangan semasa banjir di daerah ini. Sepanjang hari ini cuaca dilaporkan sangat baik, tiada hujan, namun keadaan banjir di Kampung Lenga dan di Muar khususnya masih belum pulih sepenuhnya. Bagaimanapun penduduk terjejas yang ditempatkan di 11 PPS di daerah Muar masih kekal dengan 1,141 orang sehingga 8 malam tadi. Dan di daerah ini masih ada lagi beberapa jalan digenangi air dan tidak dapat dilalui oleh semua kenderaan. Seperti di belakang saya ini juga keadaan sebenarnya air sudah berada di jalan ini sejak 3 hari yang lalu. Tapi tadi semasa kami berada di sini, beberapa kenderaan yang terutamanya mereka yang terlibat dengan sukarelawan untuk menghantar bantuan melalui jalan ini untuk ke pusat pemindahan sementara. Paras air di Sungai Muar juga masih tinggi dan orang ramai diminta berwaspada dan diingatkan untuk tidak sewenang-wenangnya atau tidak sesuka hati bermain di tepi sungai bagi mengelakkan sebarang risiko. Tadi saya sempat juga berjumpa dengan beberapa penduduk di sini dan mereka mengatakan kali terakhir Kampung Lenga di Muar ini dilanda banjir yang agak teruk kira-kira 10 tahun lalu, dan banjir yang melanda di Kampung Lenga dan di daerah Muar pada 3 Januari tahun ini dikatakan berpunca daripada limpahan air sungai Segamat dan juga hulu sungai dan beberapa faktor lain seperti hujan lebat dan juga limpahan air di Sungai Muar ini sendiri. Setakat ini juga tiada lagi sebarang kehilangan nyawa dilaporkan di daerah Muar dan semua penduduk masih lagi ditempatkan di 11 PPS yang masih dibuka sejak 3 Januari lalu. Jadi saya rasa ini sahaja perkembangan semasa banjir di Muar. Perkembangan selanjutnya akan dibawa nanti pada malam nanti pukul 10 malam nanti. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Taufik untuk perkembangan banjir langsung dari Johor. Baik, saudara, apapun 3 negeri iaitu Melaka, Pahang dan Johor masih merekodkan penduduk terjejas banjir, namun jumlahnya terus berkurangan. Setakat pukul 7 malam tadi, 3,759 penduduk masih berada di 50 PPS. Kita ikuti statistik banjir semasa di negeri terlibat.
Situasi banjir yang berlaku di Selangor baru-baru ini sememangnya sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Banyak pengalaman dan iktibar yang boleh diambil pelbagai pihak bagi meminimumkan risiko pada masa akan datang. Bukan sahaja berhubung sistem amaran awal bencana, malah rakyat juga perlu sentiasa berwaspada dan patuh arahan pihak berkuasa. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Sebab waktu banjir tu memang dia naik terus lah kokor. So kita orang pun tak ada dengar bunyi siren kan, kosong macam tu. So kita orang jadi panik lah. Memang tak ada dengar bunyi pun. Memang tak ada dengar bunyi siren ke apa ke, memang tak ada. Siren mungkin dengan ada yang kita boleh guna bahasa, betul. Kadang siren pun kadang orang salah faham ambulans ke. Tapi siren yang ada yang bercakap. Yang kata boleh bergerak, boleh start berpindah, tindakan awal. Kalau setakat bunyi pun kadang ada yang tak faham kan. Ya, memang baguslah kalau ada macam isyarat itu macam baru kita boleh at least itu pentingnya barang kita boleh standby mah. Walaupun banyak barang tak boleh settle. Tapi yang penting macam komputer lah, itu dokumen. Sama ada tidak menyedari atau mungkin kurang peka terhadap amaran awal, namun itulah sebahagian reaksi pengalaman penduduk terjejas banjir. Bagaimanapun rata-ratanya bersetuju ada keperluan sistem amaran awal bencana ditambah baik serta diaktifkan di seluruh negara tanpa mengira lokasi, tahap risiko atau bentuk muka bumi. Paling penting, maklumat mengenainya perlu disebar luas menerusi pelbagai medium yang lebih pantas, mantap dan berkesan. Sehubungan itu, pewujudan pasukan tindakan khas untuk menggubal sistem komunikasi dan sistem amaran awal bencana yang lebih pantas adalah langkah tepat. Pasukan task force ini dapat mengenal pasti apa yang perlu dilakukan supaya sistem yang ada ini akan dapat memberi amaran dengan lebih cepat, lebih cepat, lebih efisien kepada rakyat. Dan yang pentingnya amaran tersebut adalah tepat dan rakyat yang menerima amaran tersebut tidak lagi mempunyai perasaan was-was atau ragu-ragu dan terus bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana yang akan datang. Pada masa yang sama, sistem dan mekanisme amaran awal bencana perlu dipertingkat dari semasa ke semasa berdasarkan trend situasi perubahan iklim yang tidak menentu. Umpamanya, yang paling penting yang sering diperkatakan iaitu pemeliharaan kawasan-kawasan tadaan hujan, malah pewartaan kawasan tersebut, kawasan dataran banjir, rizab sungai. Jadi semua ini perlulah diberi perhatian dan pembangunan di kawasan ini perlulah dipantau sebaik-baiknya dan setiap aspek penguasaan harus diberi perhatian. Aspek penguasaan ini sangat penting. Kita tidak mahu lagi penggunaan tanah yang tidak terkawal sehingga menyebabkan bencana yang tidak sepatutnya berlaku dan boleh dielakkan. Barangkali banjir dahsyat kali ini memberi isyarat waktunya sudah tiba untuk kita mempertingkat kesiapsiagaan dan teknologi pengesanan bencana sedia ada serta memberi pendedahan mengenai sistem amaran awal bencana secara lebih meluas kepada rakyat. Pada masa sama, rakyat sendiri harus cakna tentang persediaan menghadapi kemungkinan banjir, tanah runtuh maupun sebarang bencana yang tidak disangka-sangka. Nurul Asmawati Harun, Berita RTM. Saudara, untuk rangkuman Lensa Keluarga Malaysia hari ini, kami kongsikan beberapa lagi imbasan aktiviti-aktiviti membantu penduduk terjejas banjir melibatkan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Saksikan.
Pengeluaran tambahan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP memberi risiko kepada pencarum pada masa depan. Menurut Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Syahril Sufyan Hamdan, kerajaan membuat pertimbangan setiap keputusan dasar dengan keperluan semasa bagi mengimbangi kepentingan rakyat untuk jangka pendek dan juga panjang. Ketika COVID memuncak, pada ketika PKP sektor ekonomi ditutup ataupun dikekang dengan serius, pelbagai bantuan yang disalurkan yang diminta, termasuklah saya fikir wajar pada waktu itu pengeluaran KWSP dibenarkan. Jadi 101 bilion telah pun dikeluarkan melalui 3 skim sebelum ini. Ya. Cuma soalannya bukannya kerajaan tak boleh bagi dan telah bagi. Cuma soalannya sampai bila, apa hadnya dan apa kesesuaiannya pada sesuatu ketika. Tambahnya pengeluaran wang daripada KWSP buat kali ketiga akan memberi impak kepada kemampuan institusi dana persaraan untuk melabur sekaligus menjana pendapatan dividen. Kalau kita jual aset tempatan, kita tahu EPF KWSP dia banyak melabur dalam bursa, ada kesan pada bursa. Kalau ada orang kata, okay, let's sell assets from overseas, pun ada kesan pada dividen KWSP because kebanyakan dividen ataupun income KWSP ni datang daripada foreign investment KWSP. Kalau kita sell assets, foreign assets sekalipun akan ada kesan kepada dividen dan kepada pelabur dalam Malaysia pun bila tengok KWSP ni dah mula kecil-kecil, ada kemungkinan mereka akan tarik keluar. Justru kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif sebagai alternatif untuk mengurangkan beban penduduk terjejas banjir. Ini meliputi bantuan wang ihsan dan moratorium. Sementara itu, beliau berpandangan beberapa langkah pembaharuan untuk memperkukuh jaringan keselamatan sosial rakyat pada masa hadapan boleh dibuat. Antaranya, menyemak semula tahap gaji minimum dan penstrukturan semula pengagihan subsidi. Kita kena pastikan merancakkan peluang pekerjaan dan merancakkan ekonomi. Apabila pendapatan rakyat boleh meningkat, sejajar dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi, dengan sendirinya simpanan mereka sama ada simpanan persaraan KWSP ataupun simpanan sendiri akan juga meningkat. Kalau kita susun balik perbelanjaan kerajaan, subsidi mana yang kita rasa boleh disemak semula dan kita alihkan bantuan itu supaya lebih banyak penerima JKM misalnya. Fine tune mekanisme penyaluran bantuan. Rakaman temu bual penuh bersama Syahril Sufyan Hamdan dapat anda saksikan dalam program BIS Malaysia esok pukul 2 petang di saluran TV1 dan Berita RTM. Tabung simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP adalah satu-satunya harapan bakal pesara yang perlu dijaga dan dipertahankan. Tegas Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, pengeluaran khas iCitra akan hanya menambah derita ahli KWSP terutamanya apabila kos sara hidup dan penjagaan kesihatan semakin meningkat seiring purata usia yang semakin panjang. Presidennya Abdul Halim Hussein memuji langkah kerajaan menyalurkan pelbagai bantuan tunai, pinjaman tanpa faedah serta pelaksanaan moratorium automatik merentas agensi. Beliau berharap semua pelaksanaan inisiatif itu dapat dipermudah dan memohon kerajaan mempertimbang beberapa cadangan bagi mendepani krisis ekonomi pasca persaraan. Satu skim persaraan yang lebih universal di mana mereka yang tidak dapat mencarum kepada KWSP juga dapat dipertimbangkan untuk mendapat persaraan selepas mereka berhenti bekerja. Kita meminta supaya satu dana rakyat dapat ditubuhkan melalui yang pertama melalui sukuk yang mungkin boleh mengumpulkan dana lebih kurang dalam 20 ke 30 bilion bagi membantu para usahawan mendapatkan bantuan pembiayaan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM berharap kerajaan meluluskan had bantuan pinjaman tanpa riba oleh Bank Simpanan Nasional berjumlah RM25,000 bagi setiap isi rumah. Selain menaikkan had bantuan kepada RM15,000 untuk setiap peniaga yang terkesan oleh musibah banjir di bawah tekun nasional.
perkembangan ekonomi, voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia, inisiatif bagi membantu pemilik kenderaan yang rosak akibat banjir, mendapat sambutan menggalakkan. Tinjauan kru RTM ke pusat servis dan bengkel di sekitar Taman Sri Muda Shah Alam mendapati pelanggan memanfaatkan sepenuhnya voucher tersebut sebelum tarikh tuntutan berakhir 31 Mac ini. Inisiatif dengan usaha sama kerajaan dan syarikat otomotif tempatan ini melibatkan 1,100 pusat servis kereta dan 700 bengkel motosikal di seluruh negara. Ada yang hantar pada kita cuma terima sekarang yang banjir, kita hidupkan. Ada yang kita cuma part saja kita tukar, so kita akan cas, upah saja kita tak cas. So apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Ada buat banyak lah, tapi tak boleh satu kali buat semua lah. Mungkin nak buat lah. Berapa biji sekali? Satu kali masuk pun lebih kurang ada 30 biji macam lah. Bagi penerima voucher, mereka bersyukur dan akui ia dapat mengurangkan kos pembaikan serta penggantian kenderaan yang perlu ditanggung mereka. Apa yang kerajaan umumkan tu alhamdulillah okeylah, dapat membantulah. Buat masa ni untuk yang Pro 2 masih saya belum dapat harga lagi sebab saya ada telefon kepada center semalam di Pro 2. Dia masih belum bagi sebarang quotation harga lagi pada masa ni. Dengan adanya bantuan daripada kerajaan ni, dia membantu kita lah mengurangkan kos sebab kita kan dah banyak keluar wang untuk baiki semua kenderaan kita kan. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita lah. Pemilik kenderaan yang terjejas boleh menebus voucher di pusat servis atau pengedar sah tanpa sebarang permohonan. Kerajaan memberi jaminan tarif baharu elektrik bagi tempoh 2022 sehingga 2024 tidak akan membebankan rakyat. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, tarif baharu itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerajaan mengambil kira keadaan negara ini yang sedang pulih daripada pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi. Tarif baharu itu juga akan memberi manfaat khususnya kepada hampir 85% daripada 8 juta pemilik akaun domestik di seluruh negara. Jadi saya memberi jaminan, kerajaan memberi jaminan mempertimbangkan tidak akan membebankan terutamanya pemegang akaun domestik 85% ini. Yang lain tu mungkin akan ada beberapa pengubahsuaian, adjustment dan sebagainya. 85% ni kerajaan jamin tidak akan dibebankan dengan tarif elektrik ini. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita pada Majlis Penyampaian Sumbangan kepada Persatuan, Badan Bukan Kerajaan NGO dan Klub di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, beliau berkata semua bekalan elektrik di lokasi terjejas banjir termasuk Selangor dan Pahang sudah pulih sepenuhnya menggunakan aliran biasa serta jana kuasa mobil. Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi mengambil langkah serampang dua mata dalam usaha memperkukuh pasaran minyak sawit negara serta menangani sentimen kempen anti minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU. Menterinya Datuk Zuraida Kamaruddin berkata ia termasuk memastikan Malaysia sebagai peneraju negara pengeksport minyak sawit di Asia. Jadi itu tadi saya sebut adalah kempen-kempen untuk menjatuhkan sawit, produk sawit kerana mereka ada niat market competition untuk menjual produk mereka atau minyak makan mereka. Itu saja. Jadi insya-Allah kita tangani yang itu pada masa yang sama kita juga membuka pasaran lain yang pasaran lebih besar, pasaran baru untuk meningkatkan hasil kita dan juga memastikan bahawa Malaysia menjadi leading sawit eksporter dalam negara-negara di sebelah Asia dan Middle East dan juga South Asia. Antara negara yang menjadi tumpuan ialah Asia Tengah dan Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan kerana negara-negara itu merupakan pengimport utama sawit negara. Datuk Zuraida ditemui pemberita pada program penyerahan bantuan pasca banjir kepada penduduk terjejas di Kampung Pekalan Alur Gajah. Baik, selanjutnya untuk pengemas sukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Ya, silakan Nazri.
Badan Bebas jamin siasatan terus adil buat Harimau Malaya. MSN digesa sebab semula bayaran elan kepada atlet. Terima kasih Dia dan Faris. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Prestasi hamba skuad kebangsaan pada Piala AFF 2020 di Singapura bulan lalu akan disiasat secara telus. Itu jaminan Badan Siasatan Bebas Pasukan Harimau Malaya. Mereka mahu setiap faktor dikenal pasti bagi membolehkan perkara sama tidak berulang. Ketua Badan Siasatan Bebas Dato' Del Akhbahan yang juga bekas Ketua Polis Kuala Lumpur memaklumkan siasatan dilakukan menerusi penelitian terhadap laporan disediakan pengurusan pasukan kebangsaan. Turut bakal dilaksana rakaman percakapan. Beliau memberi jaminan siasatan dijalankan dengan adil dan terbuka. Bekas pemain kebangsaan itu menyifatkan sebagai tanggungjawab bersama bagi memastikan bola sepak negara lebih maju. Hasil siasatan dan langkah tambah baik bakal disyur Badan Bebas itu kepada jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan FAM. Harimau Malaya dikritik hebat selepas gagal layak ke separuh akhir Piala AFF 2020. Pasukan itu terlebih dahulu mencatat kemenangan awal sebelum tewas baki 2 perlawanan kumpulan B kepada Vietnam dan Indonesia. Gaji kerja hakiki dan allowance selaku atlet adalah dua perkara berbeza. Justru mengaitkan kedua-duanya dalam konteks sama adalah tidak adil. Atlet 110 meter lari berpagar kebangsaan Rezam Shah Wan Sofian menyifatkan alasan pengarah atlet Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin merasionalkan penstrukturan semula elon latihan adalah tidak tepat. Apa kaitan saya bekerja di sukan di Sabah elon training? Di Sabah saya kerja, memang betul saya kerja. So saya dapat 2,700. Tapi sekarang ni dalam masa yang sama saya juga mewakili Malaysia untuk pergi mana-mana competition, untuk mewakili Malaysia lah, untuk prepare untuk SEA Games. Tapi dibayar dengan 800, apa yang macam tidak berbaloi lah. Bagi saya tidak berbaloi. So Jeffrey tidak boleh cakap dia tidak boleh samakan saya punya kerja dan allowance. Rezam yang menghuni ranking kedua Asia dan menyumbang pingat pada setiap kejohanan itu memohon agar pihak berkaitan menyemak semula kadar allowance baharu. Pemotongan jumlah bayaran sedikit sebanyak akan menjejaskan semangat para atlet yang sedang mempersiapkan diri ke Sukan SEA Vietnam 2022. Bagi saya, sekarang saya tengok pun semua itu pun semua atlet yang terjejas pun sekarang mau training pun tidak semangat dengan bayaran 800. Siapa yang mau training 800 sakit-sakit, penat-penat. Tapi sekarang Malaysia mau kita bagi 100% training dengan allowance 800. Sepatutnya Malaysia dia kena fikirlah, mungkin yang siapa yang dapat silver medal last SEA Games dia boleh bagi 1,500 and 1,000. Penstrukturan semula bayaran allowance atlet di umum MSN Rabu lalu. Ia dilaksana susulan peruntukan kewangan yang terhad. Pengurangan allowance latihan kepada atlet berisiko menjejaskan pencapaian negara di Sukan SEA Hanoi. Justru Majlis Sukan Negara MSN serta Kementerian Belia dan Sukan KBS dirayu menilai semula penyelarasan allowance tersebut. Kebimbangan disuarakan Ketua Kontijen Malaysia ke Sukan SEA Datuk Nur Azmi Ahmad menjelang Tamasya Dwi tahunan tersebut pada Mei ini. Beliau yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Karate Malaysia berkata pihaknya setuju allowance dipotong tetapi bukan terlalu banyak. Datuk Nur Azmi mencadangkan konsep rakan sukan dikembalikan dengan meminta syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk menjadi bapa angkat kepada Persatuan Sukan Kebangsaan. Rabu lalu MSN mengumumkan penyelesaian semula allowance susulan keadaan semasa ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selain bencana alam melanda negara baru-baru ini. Perkembangan saingan emas Anwar Liga Sepak Takraw STL 2021-2022. Kelantan Warriors dipaksa bekerja keras sebelum menjinakkan Perak Bison dalam aksi sulung di Stadium Titi Wangsa. Skuad dari Pantai Timur itu menang dengan keputusan 9-21, 21-14, 21-17.
Perak Bison yang meletakkan Mio Zulfikar Mat Amin sebagai tackle utama bermula garang menang mudah set pertama 21-9. Namun Kelantan Warriors yang diketuai apik kiri Aidil Aiman Azwawi berjaya bangkit menguasai set kedua dengan keputusan 21-14. Aksi sengit terus berlangsung pada set penentuan, namun aksi konsisten ditampilkan Kelantan Warriors memastikan mereka menang 21-17. Kelantan Warriors bakal berdepan laluan lebih sukar bertemu Johor Tigers dalam perlawanan kedua malam ini. Sementara itu, satu lagi aksi menyaksikan Penang Black Panthers mencatat kemenangan ke atas Negeri Sembilan Antlers dalam 3 set. Naik johan Piala Juara-Juara musim lalu itu diberi tentangan sebelum menang set pertama 22-20. Aksi kemas ditampilkan Negeri Sembilan Antlers kemudiannya memastikan set kedua menjadi milik mereka dengan kemenangan 21-16. Pemain gantian Zaim Razali yang masuk pada set penentuan menjadi watak penting. Ia membantu Penang Black Panthers menumbangkan Negeri Sembilan Antlers 21-17. Penang Black Panthers akan berdepan juara Division 1 musim lalu Bomber Fighters untuk perlawanan seterusnya malam ini. Skuad projek khas hoki wanita negara memerlukan khidmat pemain senior bagi menghadapi kempen Piala Asia 2022 di Oman. Ketua Jurulatih Muhammad Nashihin Nubli Ibrahim berkata, pengalaman mereka dalam kejohanan besar mampu membimbing pemain muda menjelah dalam kejohanan itu. Menurut pengendali berusia 46 tahun tersebut, skuad negara ketika ini tidak mendapat pendedahan yang cukup kerana mempunyai tempoh latihan yang singkat. Jelasnya, kebanyakan pemain membarisi skuad ketika ini terdiri daripada pemain berusia bawah 21 tahun. To be fair, kita rasa player senior memang diperlukan sangatlah dalam tournament Asia Cup ni. Jadi yang lebih-lebihannya tentu player remaja bawah 20, tapi tidak semestinya mereka tak ada pengalaman antarabangsa. Mungkin kebanyakan ada yang antara mereka yang pernah main indoor SEA Games, dan ada, saya rasa ada 3 daripada mereka juga pernah bermain international yang bawah 15 caps. Beliau akan mengumumkan skor akhir 2 hari sebelum berlepas ke kejohanan itu yang bermula 21 hingga 28 Januari ini. Nashihin juga optimis mampu menyelahkan 20 pemain terbaik kerana pasukannya kini bebas daripada sebarang kecederaan. Sementara itu, pengurus pasukan Siti Nur Amarina Rohani menyifatkan kejohanan Piala Asia 2022 merupakan medan terbaik buat pemain muda negara untuk menyelah. Menurutnya, kejohanan di Oman nanti bakal menjadi penanda aras buat skuad kejurulatihan menilai prestasi mereka. Di peringkat international, macam saya cakap tadi, banyak benda yang kita perlu letakkan effort, banyak benda yang orang kata yang perlu kita perbaiki kan. Jadi kat situ mereka tak boleh berada di tahap yang selesa lah. Mereka kena terus bekerja keras, selalu orang kata macam kena berkomunikasi dengan coaches, dengan pemain-pemain senior untuk mereka tahu, untuk mereka mempelajari benda-benda yang baru di peringkat international. Lebih 600 pelumba motocross seluruh negara menyertai Tasik Breeze Extreme Endurance 2022 yang jurung kalinya dianjurkan. Berdasarkan respon menggalakkan itu, kejohanan dicadang dianjurkan setiap tahun. Untuk itu, Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman mahu berbincang dengan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau turut mengesyorkan Tasik Breeze Extreme Endurance dimasukkan dalam kalender sukan. Kita bersedia untuk di penganjuran peringkat antarabangsa jika ada ruang keizinan di pihak kerajaan kita, insya-Allah. Sudah pastilah, saya yakin ada di pihak riders ini, mereka mengatakan kawan-kawan mereka daripada Thailand, daripada Indonesia dan sebagainya, mereka bersedia jika kita ada penganjuran lagi di peringkat antarabangsa dan juga dapat menarik minat ramai lagi di kalangan anak-anak muda di tempatan kita ini. Beliau yang ditemui pada penutup kejohanan mengakui kejohanan berjaya menarik kehadiran ribuan peminat motocross seluruh negara. Edisi Sukan 9 Januari 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Ahmed Syukri kembali semula bersama dia dan Faris.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersetuju melanjutkan pengecualian sewaan kantin di sekolah bagi tempoh 6 bulan bermula Januari hingga Jun 2022. Bagi tempoh itu juga, KPM turut melanjutkan pengecualian sewaan premis atau ruang lain seperti kedai buku, koperasi sekolah, kedai dobi serta mesin air dan makanan layan diri di sekolah kelolaan KPM. KPM yakin pelanjutan pengecualian sewaan ini dapat meringankan beban kewangan pengusaha kantin dan penyewa premis atau ruang di sekolah di bawah KPM. Dalam perkembangan sama secara keseluruhan bagi tahun 2020 dan 2021, kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif bantuan kepada pengusaha kantin sekolah. Antara inisiatif bantuan yang telah disalurkan ialah bantuan RM1,500 kepada pengusaha kantin sekolah di bawah KPM pada tahun 2020. Pengecualian pembayaran sewaan kantin sekolah di bawah KPM juga bagi bulan Mac 2020 hingga November 2020. Bantuan RM1,000 kepada pengusaha kantin sekolah melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih pada tahun 2021. Pengecualian pembayaran sewaan kantin sekolah di bawah KPM bagi Januari 2021 hingga Disember 2021. Dan yang terakhir, penyambungan kontrak sewaan kantin secara automatik untuk tempoh 1 tahun bagi kontrak asal yang tamat pada tahun 2021 dan 2022. Sukarelawan skuad banjir Kementerian Pertahanan MINDEF memperuntukkan lebih RM10,000 untuk disumbangkan kepada 40 keluarga terjejas banjir di Kampung Bangau, Tanjung Temerloh. Seramai 20 orang dari skuad sukarelawan berkenaan turun membantu selain mengagihkan barang keperluan asas kepada penduduk terjejas. Dan kita juga merancang akan mengadakan sumbangan ini di Lembah Kelang pada mungkin dalam minggu depan. Dan sekitar mana yang terlibat dengan bangsa banjir ini. Dan program ini kita akan teruskan sehingga selagi ada mangsa banjir yang memerlukan bantuan. Dalam pada itu, penduduk kampung menzahirkan penghargaan kepada skuad berkenaan yang hadir membantu. Bagi saya, program hari ini sangat bermakna lah bagi penduduk Bangau Tanjung. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun ini Bangau Tanjung ni 2 kali dilanda musibah banjir. Ya, dengan masalahnya COVID, benda banjir, jadinya sumbangan ni cukup bermakna lah. Bagi saya cukup rasa berterima kasih lah kepada MINDEF. Saya dari wakil penduduk Kampung Bangau, Kampung Baru Bangau, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan itu daripada MINDEF ya, memberi sedikit sumbangan kepada kami yang terjejas kena banjir ya. Sebelum ini, skuad sukarelawan MINDEF turut mengagih bantuan barang keperluan asas di kawasan lain, antaranya Bukit Lancong, Shah Alam dan Gemas. Bantu baiki motosikal rosak akibat ditenggelami banjir. 10 anak jati Terengganu hadir memberi bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Temerloh, Raub dan Bentung Pahang. Setakat ini, lebih 200 buah motosikal telah berjaya dibaiki di 3 lokasi berkenaan. Kita bantu dari segi menghidupkan balik motor-motosikal yang tenggelam banjir, yang penuh dengan lumpur semua tu. Jadi kita cuba hidupkan balik lah, yang sedaya mampu. Yang boleh kita buat, kita buat. Mereka mendapatkan bekalan alat ganti motosikal, sumbangan beberapa syarikat selain Pusat Khidmat Masyarakat di Terengganu. Mereka akan meneruskan misi bantuan tersebut dari semasa ke semasa ke kawasan-kawasan terjejas banjir yang lain. Tular, 100 pelajar terkandas akibat ditinggalkan tren. Susulan itu, pihak Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB menggantung tugas kaki tangan terlibat dalam kejadian tren shuttle Timuran nombor 51 tidak berhenti di hentian Kuala Gris, Kuala Krai pagi tadi. KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan dan tindakan disiplin akan diambil sekiranya berlaku kecuaian oleh kaki tangan terbabit dalam insiden itu. Pihaknya memandang serius dan berasa kesal dengan kejadian, lebih-lebih lagi melibatkan 100 pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Dabong yang baru memulakan sesi persekolahan hari ini. Pihak KTMB memohon maaf kepada pelajar, ibu bapa dan pihak sekolah atas insiden berkenaan. KTMB akan melaksanakan penambahbaikan berterusan dan menjamin insiden sama tidak akan berulang pada masa hadapan.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor merampas 7.92 juta batang rokok seludup serta 600 botol air zam-zam bernilai 8.78 juta ringgit. Pengarahnya Sazali Muhammad berkata rokok putih dirampas di Pelabuhan Pasir Gudang pada 28 Disember manakala air zam-zam di Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah pada 30 Disember. Siasatan mendapati sindiket membuat pengikraran tidak benar dengan melabelkan dagangan sebagai aksesori kabinet di dalam barang kastam bagi mengelak cukai tinggi. Seorang lelaki berumur 43 tahun daripada syarikat perkapalan terlibat diambil keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Berhubung rampasan 3,000 liter air zam-zam pula, ia dipercayai cuba dibawa keluar ke Singapura kerana permintaan tinggi. Modus operandi yang bagi kes ini ialah dengan membuat pengikraran tidak benar terhadap pengeksportan air zam-zam di dalam dokumen borang kastam 2. Lori tersebut membawa bersamanya dagangan lain seperti peralatan mandian, minyak urut, peralatan sembahyang dan lain-lain dagangan untuk dieksport ke negara jiran. Sampel air zam-zam tersebut sedang menjalani ujian kimia dan akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan sekiranya tulen. Seorang pemandu lori lelaki bersama kelindan lelaki berumur 21 hingga 30 tahun diambil keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Berjumpa lagi dalam Bidiva bersama saya Caca Yatim. Dengan penampilan yang kini sudah berhijab, pelakon Anzalna Nasir berharap koleksi yang mengetengahkan beliau sebagai wajah legasi jenama tudung dibangunkan Allahyarham Siti Sarah Raisuddin dapat memenuhi cita rasa wanita muslimah. Mengenangkan waktu arwah Siti Sarah masih hidup, dia pernah a few times offer Anzalna untuk bekerjasama dengan dia, tetapi Anzalna tak berkesempatan. Jadi kali ini bila dari pihak arwah Siti Sarah offer Anzalna untuk menjadi sebahagian daripada beta ni, Anzalna tak boleh tolak this time. And I terima and I am very very happy to work with them. Ini pula kabar mengenai pelawak Syuib. 5 bulan selepas pemergian isteri, beliau masih belum kembali bergiat aktif dalam bidang seni. Menyentuh soal pengganti Allahyarham Siti Sarah pula, Syuib mahu menyerahkan segalanya kepada ibu dan keluarga mertuanya. Memang slow. Memang saya nak slowkan dia. Sebab kadang-kadang saya jadi adalah kadang-kadang jadi saya tak reti nak menempatkan diri saya kat situ. Tak tahu sampai bila kan. Cuma sekarang ni itulah banyak tengok anak-anak, uruskan bisnes. Selepas memeterai kerjasama akademik dengan Universiti Teknologi Malaysia, KRU Music terus mengorak langkah. Kali ini, syarikat itu mahu mengetengahkan barisan artis baharu dan kaki tangan mereka dalam bidang keusahawanan digital. Kita ada bakat-bakat baru yang kami akan malah bukan saja daripada KRU, tapi kami akan bekerjasama dengan industri kreatif secara keseluruhannya, di mana kami akan dapat pelibatan dari mereka untuk membantu menjenamakan produk, untuk mempromosikan produk dan juga menjadikan kerjasama yang untuk kita menjenamakan produk tersebut menggunakan jenama-jenama selebriti yang sedia ada. Abadikan kisah peribadi dalam sebuah lagu, penyanyi rap serta pengubah lagu Zamira mengakui lagu barunya Jaga Diri ada nilai sentimental yang tinggi. Take care of yourself ni kadang-kadang kita kena mengatakan tidak, no, cukup, kita punya hubungan telah pun berakhir. So memang kadang-kadang ada orang boleh berkawan lagi dengan partner mereka yang sebelum ini, tapi untuk saya memang tak boleh lah. Album yang mengandungi 6 lagu bahasa Inggeris dan 4 lagi dalam bahasa Melayu ini didatangkan dalam bentuk peranti USB menyerupai sebuah kaset klasik. Unik bukan? Akhirnya, Michael Ang bergelar penyanyi menerusi single sulungnya Cinta atau Propa. Mengakui suaranya tidak sesedap suara penyanyi profesional, pengarah yang juga produser terkenal itu tetap bangga dengan pencapaian diri. Kata Mike, mengambil keputusan untuk merakam single ciptaan Hafiz Hamidun dan Kila Idris itu dibuat kerana mahu mencabar diri selain menguji tahap kemampuannya. AI ini adalah percubaan pertama dan terakhir.
okey, kemungkinan terakhir. Tapi saya tak tahulah kalau lagu ni, katakan lagu ni dapat sambutan ke apa ke, kalau diorang nak juga cuba lagi satu, again I'll do the same approach. To me, I'll try. Saya nak kata this is terakhir or this is there will be more. You know, susah nak cakap. Dalam hidup ni tak ada apa benda yang boleh ditentukan dengan waktu dan juga planning. Yelah Mike, kami di Bidiva harap Mike terus maju jaya dalam bidang seni. Mana tahu lepas ni boleh jadi komposer pula. Baiklah, itu sahaja perkongsian Bidiva untuk malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim, selamat beristirahat. Assalamualaikum, bye. Sejenis pokok yang baru ditemui di Afrika Tengah dinamakan sempena pelakon Hollywood terkenal Leonardo DiCaprio. Pokok yang diberi nama rasmi Uvariopsis DiCaprio itu hanya membesar di hutan Ebo di Kamerun yang terkenal dengan pelbagai hasil bumi. Para saintis Taman Botanik Diraja Kew memberi penghormatan tersebut atas usaha dan kempen anti pembalakan yang dilakukan DiCaprio selama ini. Satu berbola rambut manusia bersaiz gergasi seberat 102 kg mencipta rekod dunia Guinness. Ia dikumpul oleh seorang pemilik salon rambut Steve Warden di Cambridge, United Kingdom. Berbola rambut tersebut diberi nama Hose dan Hose berjaya menewaskan rekod sebelum ini yang dilakukan oleh seorang tukang gunting rambut Henry Coffer pada 2014. Bagaikan babak kartun, sebuah kereta dirakam melompat-lompat seperti menari ketika ditunda sebuah lori. Video ini dirakam di Sichuan, China pada 6 Januari lalu. Walaupun melucukan, timbul rasa bimbang dalam kalangan warga maya. Kereta yang sudah rosak itu berkemungkinan semakin teruk akibat ditunda sedemikian. Baik, berita perdana edisi 9 Januari 2022 berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri dan lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.